Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad as-sadiqil wa'dil amin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna birahmatika fi ibadikas salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh muslimin dan muslimat sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberikan peluang kepada kita untuk meneruskan kehidupan di atas muka bumi ini. Masih lagi diberikan kepada kita as-sihah yang dengannya kita dapat menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekalan untuk kita bawa ke alam akhirat nanti, insya-Allah. Okay, muslim dan muslimat sekalian, pada malam ni tak ada apa ni, tu sebab laptop rosak. Kebetulan tadi buka nak mari sini, tak ada buka kan. Tapi terpada tak baru dah lah, untuk hari Sabtu ni insya-Allah sampailah. Jadi untuk malam ni insya-Allah tajuk yang ingin dipertahankan adalah berkaitan dengan bagaimana peranan solat menghapuskan dosa. Bagaimana solat 5 waktu menghapuskan dosa. Muslimin dan muslimat sekalian, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat hal yabqa min daranihi syai'? Qalu la yabqa min daranihi syai'. Qala fazalika masalus salawatil khams yamhullahu bihinnal khataya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum. Kamu lihat tak kalau sekiranya di hadapan pintu salah seorang di kalangan kamu tu ada sebatang sungai, yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat. Jadi setiap hari dia mandi di sungai tersebut 5 kali, 5 kali sehari semalam. Hal yabqa min daranihi syai'? Adakah selepas dia mandi 5 kali tu ada tak kotoran itu kekal di tubuh dia? Qalu, para sahabat menjawab, la yabqa min daranihi syai'. Tidak kekal dalam tubuh dia tu apa-apa kekotoran. Qal, maka Nabi kata, fazalika masalus salawatil khams. Begitu jugalah dengan sembahyang 5 waktu. Yamhullahu bihinnal khataya. Dengan sembahyang 5 waktu tadi, Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa. Itu tajuk yang kita bincang pada malam ini. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi ta'liman. Dikata Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan manusia yang paling elok dari segi nak mengajar manusia tentang agama. Wa afsahahum bayanan, dan dari segi penjelasan dia memang Nabi lah orang yang paling fasih. Wa kana min turukihi al-hasanah fi ta'limi wa tarbiyah taqribul ilmi linnas. Dan di antara cara Nabi sallallahu alaihi wasallam nak beritahu kepada manusia berkaitan dengan agama ni, Nabi membawa pemikiran yang paling hampir di hadapan mereka. Bidarbil amsal al-mahsusah, dengan Nabi bawa perumpamaan yang boleh kita tengok dengan mata kasaran. Liyakuna awdaha lahum wa abyan, supaya
manusia ni dapat penjelasan yang sejelas-jelasnya. Wa fi hadzal hadis yadribu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam masalan limahwi al-khataya bis salawatil khams. Dalam hadis yang saya bacakan tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana sembahyang 5 waktu dapat menghapuskan dosa-dosa kita, kan. Haitsu massala salawatil khams bi nahrin ala babil insan, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memperumpamakan sembahyang 5 waktu ni dengan sebatang sungai, di mana sebatang sungai tadi berada di hadapan pintu rumah kita. Fataghtasilu fihi kulla yawmin 5 marat, maka di sungai tadi dia mandi 5 kali sehari semalam. Fakama anna daranahu wa wasaqahu yazhabani hatta la yabqa min zalika syai'. Jadi dengan dia mandi 5 kali tadi tu, memang tak adalah kotoran pada tubuh dia, sebab dia mandi banyak kali. Sebab itulah kita ni sembahyang 5 waktu ni kita kena tunai secara berjamaah. Sebagaimana yang pernah kita bincangkan sebelum ini, dosa antara zuhur dengan asar dapat dihapuskan dengan sembahyang asar berjamaah. Dosa antara asar dengan maghrib dapat dihapuskan dengan sembahyang maghrib berjamaah. Dosa antara maghrib dengan isyak dapat dihapuskan dengan sembahyang isyak berjamaah. Dosa antara isyak dengan subuh dapat dihapuskan dengan sembahyang subuh berjamaah. Dosa antara subuh dengan zuhur dapat dihapuskan dengan sembahyang zuhur berjamaah. Itu makna penting kita faham bahawa sembahyang berjamaah ini antara tugasan dia adalah penghapusan dosa. Fakadzalika aidan as-salawatul khams, begitulah juga dengan sembahyang 5 waktu. Fi kulli yawmin, setiap hari. Tamhul zunuba wal khataya, di mana sembahyang berjamaah tadi, sembahyang 5 waktu tadi dapat menghapuskan dosa dan kesalahan, hatta la yabqa minha syai', sehingga tak ada yang kekal walaupun sedikit. Itu kita kena faham, kan. At-tamsil, contoh yang diberikan ini, annal mar'a kama yatadannasu bil aqzar fi badanihi wa siyabihi wa yutahhiruhu al-ma'al katsir. Manusia ni walaupun dia kotor dari segi tubuh dia kotor, kan. Katakanlah dia main pasir, main lumpur, kan. Lepas tu begitu juga dengan baju dia yang kotor tadi, apabila dibasuh dengan air yang banyak, maka dengan sendirinya kotoran tadi terhapus, kotoran tadi terpadam, tak ada kotoran walaupun sedikit. Wa kadzalika as-salawatul khams, begitu juga dengan sembahyang 5 waktu, dia kata tutahhirul 'abda min aqzari dzunub, dapat menghapuskan, membersihkan dosa yang dilakukan oleh manusia tadi. Hatta la yabqa lahu zamban illa asqatatuhu wa kaffaratuhu, kecuali melainkan sembahyang tadi dapat menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia tadi, sebagaimana air yang banyak dapat membersihkan baju dan juga tubuh badan manusia tadi. Majtunibal kabair, selagi mana dia tidak melakukan dosa besar. Di dosa besar ni dia kena dihapuskan dengan bertaubat. Katakanlah dia mencuri, kan. Dia tak boleh dengan istighfar sahaja. Dia kena dia kena bertaubat daripada dosa besar tadi. Tapi kalau dosa-dosa kecil yang lain, dia dapat dihapuskan dengan sembahyang 5 waktu secara berjamaah. Kama sahha inda Muslim anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala as-salawatul khams, sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khams, sembahyang 5 waktu, wal jum'ah ilal jum'ah, daripada hari Jumaat kepada hari Jumaat, wa ramadanu ila ramadana, daripada bulan Ramadan ke bulan Ramadan, mukaffiratun ma bainahunna idza ijtunibat al-kaba'ir, maka perkara tersebut dapat menghapuskan dosa. Yang sembahyang 5 waktu dapat menghapuskan dosa. Antara Jumaat hingga Jumaat kita datang sembahyang Jumaat, penghapusan dosa.
antara Ramadan dengan Ramadan setahun dapat penghapusan dosa selagi mana kita menjauhi dosa-dosa yang besar. Di mana dosa besar dia wajib melalui taubat. Dia tak cukup dengan istighfar sahaja. Az-zunub wal ma'asi qazuratun wa adranun wa awsakhun. Dia kata dosa dan maksiat ni, dosa dan maksiat ini dia merupakan kotoran-kotoran. Kalau orang tu dia kotoran yang yatalaqtaqu bihan al-bashar, yang dilakukan oleh manusia. Jadi manusia ni kalau dia sentiasa melakukan dosa, maknanya dia tu memang tubuh yang kalau dapat tengok memang teruk lah kan, memang dia tu sebagai manusia yang ada kotoran. Walakinnal maula subhanahu wa ta'ala ja'ala li'ibadihi anharan jariyah. Tapi untuk penghapusan dosa tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan seolah-olah sungai yang mengalir min hawlihim, duduk dekat mereka, yaqtasiluna minha mata sya'u. Mereka boleh mandi daripada sungai tadi bila-bila masa, min tilka zunub, boleh menghapuskan dosa bila-bila masa daripada dosa-dosa yang dilakukan tadi. Wa min sya'nihim an yaznabu. Dia manusia ni tidak ada yang tak berdosa kecuali pada Nabi dan juga para Rasul. Sebut je manusia biasa, hatta orang alim sekalipun, memang mereka bukan orang yang maksum kan. Maknanya bukan orang yang tak ada dosa kan. Cuma beza kita dengan orang alim ni, kalau orang alim, kalau dia buat dosa, dia bertaubat lalu kan, istighfar lalu. Tapi kalau kita manusia biasa ni buat dosa, payah nak taubat kan, seronok dengan dosa kan. Cuma dia kata wa misya'nihim an yaznabu wa qad khalaqahumullahu kadzalika. Memang Allah Ta'ala ciptakan manusia ni memang keadaan macam tu, tak ada yang maksum kecuali para Nabi dan juga para Rasul. Wa khalaqahum khatta'in, dan Allah Ta'ala menciptakan manusia ni memang makhluk yang suka melakukan kesalahan dan dosa. Walakinnahu hina arada minhum ay yakunu khatta'in arada minhum ay yakunu tawwabin. Walaupun Allah Ta'ala ni menciptakan manusia sebagai manusia yang berdosa, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mahukan mereka ini menjadi manusia yang bertaubat. Dia kena bertaubat. Liyuhibbahumullahu ta'ala, supaya Allah Ta'ala cintakan mereka, kasihkan mereka. Wa liyu'liya manazilahum, dengan mereka bertaubat tadi, martabat mereka, kedudukan mereka, darjat mereka tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala suka kepada orang yang bertaubat, dan Allah Ta'ala suka kepada orang yang menyucikan jiwa. Jadi itu tujuan kita bertaubat tu, untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Takhayyalu insanan fil hari syadid yatadattahu bil qazurat al mahsusah. Cuba kita bayangkan, ada seorang manusia tu, dia pergi main lumpur kan, main tengah baru, tiba-tiba dalam keadaan yang cuaca panas, gapo yang terlekat di tubuh dia ni kan, maknanya dengan lumpur yang seduk tu kan, dengan seduknya, dengan tak mandinya, dengan begitulah keadaan dia. Wa ya'lu jismuhu al-irqa, tiba-tiba tubuh dia ini mari peluh kan. Wa yamur alaihi al-yawm tilli wal yawm wal lailah tilli wal lailah tamur alaihi al-ayyam wal layali wa la yaghtasil. Orang tadi tu pula dia kata, dahlah dia tu gemai lumpur, dia tak mandi beberapa hari, hari berganti hari, malam berganti malam, tiba-tiba tak mandi. Dia kata, kaifa sayakunu haluhu, bagaimana keadaan dia kan. Sayakunu karihal manzar, sudah pastilah orang tengok pun memang Allahu Akbar kan, tengok macam mana kan, dengan comok dengan kotornya kan. Okey,
Jadi dia kata nak cerita pada kita yang bahawa haza huwa halu man la yusalli. Itulah keadaan orang yang tak sembahyang. Kalau orang sembahyang, seolah-olah dia mandi di sungai depan rumah dia tu 5 kali sehari semalam, maka tidak meninggalkan kotoran walaupun sedikit. Orang yang tak sembahyang ni diibaratkan adalah orang yang pergi main selut, pergi main cah, pergi main baruh, tiba-tiba tak mandi. Hari berganti hari, malam berganti malam, tubuh dia yang comot tadi keadaan yang begitu kan, tak mandi. Itulah diibarat orang yang tak sembahyang. Hadza huwa halu man qata'a as-silata bainahu wa bainallah. Itulah keadaan kalau kita nak perumpamakan orang yang memutuskan hubungan di antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang sembahyang, hubungan dia dengan Allah Taala ini rapat. Orang tak sembahyang, dia telah memutuskan hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadza huwa halu man qata'a al-habla wa bainahu wa bainallah. Itulah keadaan orang yang telah memutuskan tali antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadza huwa al-insanu allazi ibta'ada an tilkal mutahhirat al-munazzifat. Orang yang tak sembahyang tadi adalah orang yang telah memutuskan menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang dapat membersihkan diri dia. Wa talattuq bil qazurat, dan dapat membersihkan segala seduk yang melekat pada diri dia. Jadi maknanya orang yang tak sembahyang itulah keadaan dia. Hari pertama tak sembahyang, hari kedua tak sembahyang, hari ketiga tak sembahyang, berbulan-bulan tak sembahyang, seolah-olah dia ni tak mandi. Tak mandi, kan? Orang yang sembahyang ini ibarat dia orang yang mandi setiap hari 5 kali sehari semalam, bersih jiwa dia. Muslim dan muslimah sekalian, ayu akil yarda bihaza. Orang yang berakal, orang yang cerdik, orang yang ada buah fikiran, adakah dia redha melihat keadaan tersebut? Innahu la yarda bizalika akil. Orang yang cerdik memang tak suka benda macam tu. Allah Subhanahu wa taala arada an yutahhira nufusana wa ajsadana wa qulubana. Jadi Allah Taala ni dengan sembahyang tadi, Allah nak supaya kita ni membersihkan jiwa kita, membersihkan jasad kita, dan membersihkan hati kita. Itu beza kan. Qabla as-salati furida alaina al-wudu. Okey, cuba tuan-tuan bayangkan, sebelum kita nak sembahyang ni, kita kena berwudu. Apa tujuan kita berwudu? Okey. Fa iza ghasala al-insanu wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin iqtarafaha aw ma'a akhiri qatril ma. Kita ambil semayang, kita basuh muka kan? Kita basuh muka. Dengan kita basuh muka ni, segala dosa yang dilakukan oleh anggota muka kita ni terpadam. Itu tujuan kita berwudu kan? Okey. Wa iza ghasala yadayhi kharajat kullu khati'atin iktarafatha yadahu ma'al ma' aw ma'a qatril ma'. Apabila kita basuh kedua belah tangan kita kan, segala dosa yang dilakukan oleh kedua-dua tangan kita terpadam. Okey. Begitu juga bila kita basuh, kita sapu kepala kita kan, maka dosa dilakukan oleh kepala kita juga terhapus. Wa iza ghasala rijlaihi, apabila dia membasuh kedua-dua belah kakinya, kharajat kullu khati'atin masyat ilaiha rijlahu, maka dosa yang dilakukan oleh kedua kakinya itu akan terpadam. Itu memang ada dalam hadis, ada dinyatakan macam tu. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hatta yakhruja min zunubihi naqiyan, sehingga keluarlah dosa dia tersebut menjadikan dosa yang menjadi dosa orang yang bersih. Maknanya kita berwuduk, kita basuh muka, anggota muka kita ni terpadam dengan basuh muka. Kita basuh kedua belah tangan kita, bermakna dosa dilakukan oleh kedua tangan kita itu terpadam dosanya. Kita sapu kepala, terpadam dosa. Kita basuh kedua belah kaki kita pun, maka terpadamlah dosa kita. Wa idza dakhala fi sholati faqala amin. Apabila dia datang sembahyang berjamaah kan, imam membaca waladdallin,
kita pun sebut amin. Tiba-tiba dia kata wa wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah, kita sebut amin tu sama dengan amin para malaikat. Ghufira lahu ma taqaddama min zambihi, maka dihapuskan pula dosa kita yang lepas-lepas. Dengan kita sebut amin tu, amin tadi sama dengan amin malaikat, maka dihapuskan dosa. Wa idza raka'a aw sajada hurimat hazil a'dha 'ala an-nar. Apabila dia rokok, kan, dia rokok ni sebagaimana dalam hadis sebut, kita rokok ni, dosa apabila kita dosa kita ni dia berada di sini, kan. Apabila kita rokok, kan, dosa kita memang keguguran jatuh. Dan yang kedua, apabila kita sujud, memang lagi lama sujud lagi banyak dosa kita berguguran jatuh, kan. Maka dia kata di sini wa iza raka'a aw sajada, apabila dia rokok ataupun dia sujud, hurimat hazil a'dha 'ala nar, anggota kita itu terpelihara daripada dimasukkan ke dalam neraka pula. Wa iza faragha min salatihi faqala subhanallah alhamdulillah Allahu akbar, kan kita selepas daripada sembahyang berjamaah kita baca zikir, kan, alhamdulillah subhanallah yang pertama 33 kali, yang kedua alhamdulillah 33 kali, dan yang ketiga Allahu akbar 33 kali. Qala kullu wahidatin minha salasatan wa salasin, setiap tiga tu dibaca sebanyak 33 kali, 33 kali, 33 kali. Wa atammal mi'ah, sampai ke 100 kali dia berkata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Idza qala hadza, apabila dibaca doa tadi, ghufirat zunubuhu walau kanat misla zabadil bahri, maka dihapuskan dosa walaupun dosa kita itu sebanyak buih di lautan. Nak cerita pada kita yang bahawa kita ni sebelum datang sembahyang kita berwuduk, dah penghapusan dosa dah. Dalam sembahyang kita sebut amin, amin kita tu sama dengan amin malaikat, dah terpadam dosa dah. Kita rokok terpadam dosa, kita sujud terpadam dosa. Selepas pada sembahyang kita zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, penghapusan dosa. Maknanya orang yang datang sembahyang jamaah ni, itulah kelebihan dia. Sampai dia mendapat pahala yang banyak, dosanya adalah berguguran jatuh. Okey, kan? Muslimin dan muslimat sekalian, hadza huwa sya'nus solah, itulah sembahyang. Okey. Wa sya'nu ma qablaha wa sya'nu ma ba'daha, sebelum sembahyang kita berwudu, selepas sembahyang kita berzikir. Wa misdaqu dzalika qaul Allah Subhanahu wa ta'ala fi surati Hud, ini bertetapan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Hud. Allah Ta'ala berfirman, wa aqimis salata tarafayin nahar wa zulafan minal lail innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Wa aqimis salata tarafayin nahar wa zulafan minal lail, dirikanlah sembahyang kamu dua penghujung siang, maknanya apa ni, zuhur dan asar, kan, atau subuh, kan. Wa zulafan minal lail, itu maghrib dan isya. Innal hasanat yuzhibna sayyi'at, kebaikan yang kita buat dosa terpadam. Kita dengan kita melakukan sembahyang lima waktu ini, dosa-dosa kita itu berguguran jatuh. Okey. Wa qad sabata fil hadisi anna rajulan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa akhbarahu bi annahu laqiya imra'atan wa la abaha. Ada satu kisah bagaimana seorang lelaki datang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menceritakan bahawa dia telah bertemu dengan seorang wanita. Wala abaha, la abaha ni macam dia berseronok, bergurau, tepuk-tepuk, kan, dekat-dekat. Wa qabbalaha, lelaki tadi pergi cium wanita. Wa fa'ala ma'aha kull syai', dia buat segala sesuatu illa nikah, kecuali zina dia tak buatlah. Hak lain tu dia buat belaka, kan, dia buat belaka, kecuali
Dia jangan terjemah nikah di sini nikah. Nikah di sini maknanya berzina lah. Di Gua Sunda dia memang. Tapi bagaimana Nabi kata? Fatala alaihi salatu wassalam hazil ayah. Maka Nabi membaca ayat tadilah. Wa aqimis salata tarafayin an-nahar wa zulafan minal lail innal hasanat yuzhibun as-sayyi'at. Dirikanlah sembahyang yang 5 waktu tadi tu. Innal hasanat yuzhibun as-sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan dapat menghapuskan kejahatan. Maknanya walaupun dosa dia tadi, kalau kita kira lah dengan itulah yang dia buat oleh lelaki tadi, tapi sembahyang 5 waktu sebenarnya dapat menghapuskan dosa lelaki tadi. Wasa'ala rajulu, lelaki tadi bertanya, hal hazihi li khasatan, adakah ini untuk saya sahaja khususnya? Faqal, maka Nabi jawab, bal li ummati ammatan, bahkan untuk umatku seluruhnya. Maknanya sesiapa yang melakukan dosa, dengan dia datang sembahyang 5 waktu tadi, maka sembahyang tadi dapat menghapuskan dosa. Tapi lepas tu buatlah buat dosanya. Bukan bermakna mentang-mentang sembahyang tu dapat menghapuskan dosa kan? Esok pergi buat pula, lepas tu sembahyang pula, esok buat pula, sembahyang pula. Itu dia panggil bahasa Arab panggil apa? Tala'ub. Mana dia menganjing kan? Tak boleh mentang-mentang sembahyang itu penghapusan dosa tetap dosa, dan kita kena, apabila kita buat dosa kita kena sembahyang, dan lepas tu bawa dosa. Okey, faham kan? Fakullu man fa'ala syai'an wa taba ila Allah ta'ala wa anaba wa raja'a ila hadhihi salawat, sesiapa yang melakukan sesuatu dosa kemudian dia bertaubat kepada Allah, dia kembali kepada Allah, ila hadhihi salawat fa innaha sawfa taqdi ala tilka dzunub kullaha. Jadi dia buat dosa kan, dia kembali kepada Allah, dia bertaubat, dia istighfar, dia menyesal terhadap yang lepas, maka sembahyang tadi dapat menghapuskan segala dosa dia dan tak meninggalkan walaupun sedikit dosa, dengan syarat dia bertaubatlah. Wazalika fadlullah subhanahu wa ta'ala. Itu merupakan nikmat kurniaan Allah kepada hamba-hambanya. Jadi maknanya walaupun orang tu jahat asal mana pun, dia boleh bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia menunaikan sembahyang 5 waktu, yang apatah lagi sembahyang secara berjamaah ini, memang dosa dia memang semakin lama semakin tak ada, sebab dia faham apa yang dia buat. Sebab itulah kalau semua penduduk ke kampung kita ni faham kelebihan sembahyang berjamaah ni, nampak gapo sebenarnya sembahyang jamaah ni, memang penuh masjid kita dengan masyarakat. Tapi tak nampak kan, dia tak nampak peranan sembahyang 5 waktu tu. Iyyaka an tafruta fil muhafazati ala hadhihi salawatil khams. Kamu jangan sekali-kali meninggalkan sembahyang 5 waktu ni walau dalam keadaan mana sekalipun. Walaupun kamu sakit, walaupun kamu sibuk, walaupun kamu berada di dalam kapal terbang, walaupun kamu berada dalam penjara, walaupun kamu berada di dalam hutan sesat dan sebagainya, jangan sekali-kali kamu meninggalkan sembahyang ini. Inna hadhihi salata satukaffiru zunubahu min jihatin iza shalla khalisan sadiqan. Dari satu sudut, sembahyang 5 waktu ini dapat menghapuskan dosa dia sekiranya dia sembahyang dalam keadaan yang ikhlas dan juga betul-betul jujur. Iza kana mukhlishan lillahi azza wa jalla fi salatihi wa fi ibadatihi, dengan syarat di sembahyang tadi, sembahyang yang penuh ikhlas dan sembahyang yang dilakukan secara penuh jujur di dalam melakukan ibadat tadi. Okey, muslim dan muslimat sekalian, wa min jihatin ukhra sawfa tanhahu 'anil fahsya wal munkar. Sembahyang dari satu sudut penghapusan dosa, dari sudut yang lain sembahyang ini dapat mencegah daripada perkara keji dan perkara mungkar kan. Makna kalau dia sembahyang, sepatutnya dia tak boleh mengumpat. Kalau dia sembahyang tiba-tiba dia mengumpat, sebenarnya dia sembahyang tiba-tiba dia mengumpat, bermakna sembahyang dia itu sembahyang yang tak sempurna. Sebab Allah Ta'ala kata, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar.
Sesungguhnya sembahyang dapat mencegah daripada perkara munkar dan perkara keji. Maknanya dia kena sembahyang dan dia jangan mengumpat. Dia kena sembahyang dan dia tak boleh mencaci. Dia kena sembahyang, dia tak boleh buat benda-benda yang haram. Sebab sembahyang sebenarnya dapat mencegah daripada kemungkaran. Katakanlah orang tu dia sembahyang 5 waktu cukup, tapi bab ngumpat orang ni, ngumpat kan, maka sembahyang dia tidak ada kebaikan sedikit pun. Dia kena sembahyang, dia kena menjadi manusia yang terbaik dari segi akhlak dia. Okay. Inna salatakum tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang kamu sepatutnya dapat mencegah daripada kejahatan dan kemungkaran. Fafza'u ila Allah Ta'ala wa la tatruk ayyuhal muslim hadhihi salata mahma kana al-amru. Kamu kena kembali kepada Allah dan kamu jangan sekali-kali meninggalkan sembahyang 5 waktu ini. Kalau kita tengok kebiasaan masyarakat kita ni, ketika senang memang mereka tak tinggal sembahyang. Tapi ketika mereka dilanda musibah, contohnya banjir, kan? Cubalah tuan-tuan tengok kan, di tempat tempat pemindahan banjir tu kan, berapa orang yang sembahyang? Ya Allah, kan? Cuba tengok di hospital berapa orang yang sembahyang, kan? Maka dia kata la tatruk ayyuhal muslim hadhihi salata mahma kana al-amru. Walau dalam keadaan amanah sekalipun, kamu jangan meninggalkan sembahyang 5 waktu. Hatta nak pergi ke Mekah pun, ada yang tak sembahyang. Contoh masa saya balik dulu, waktu subuh, ya Allah ya Tuhanku, tak sembahyang. Macam mana kan? Pada balik pada Mekah, ada seorang tu, dia suami isteri, dia pergi Mekah baru ni, ada ceritanya. Sampai di Mekah, dia orang yang biasa dengan senang. Tiba-tiba pergi sana, cuaca panas, bilik sempit, makanan bungkus. Akhir sekali duduk sana 10 hari nak balik. Padahal dia buat haji kan, duduk sana 10 hari nak balik. Dia pergi jumpa tabah haji, dia maki hamba tabah haji. Akhir sekali belilah tiket lain, balik Malaysia. Tak jadi buat haji. Ada juga manusia macam tu. Nak cerita bahawa manusia ni macam-macam, kan? Jadi makna manusia ni ketika mudah, memang ketika senang memang mereka sembahyang. Tapi ketika susah sikit, sakit sikit dah mulalah, demam sikit mulalah, banjir sikit mulalah, naik kapal terbang mulalah. Jadi itulah manusia. Okey, wa mahma kunta ala ayyi hal, walau dalam keadaan mana sekalipun, hatta law lam tastati illa an tusalli biqalbika. Katakanlah kita ni sakit, tak mampu nak berdiri, sembahyang boleh duduk, kan? Kemudian kalau tak mampu nak duduk, sembahyang sambil mengiring. Tak mampu, dia kata walaupun kamu kena sembahyang dalam hati kamu pun, kamu kena sembahyang. Okey. Fasalli biqalbik, maka sembahyanglah dengan hati kamu. Fa inna hadhihi salata la tasqutu bi ayyi halin min al-ahwal. Kewajipan sembahyang tadi tak pernah gugur selagi mana akal manusia berfungsi, kecuali manusia itu memang gila ataupun memang nyanyok, atau memang tak wajib lah. Selagi mana akal manusia itu berfungsi, maka wajib sembahyang walau dalam keadaan mana sekalipun. Okey. Jadi nas'alullah ta'ala alla yaqta'a hadhihi silata bainana wa bainahu subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kena minta sama-sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala supaya Allah ta'ala ni tidak memutuskan hubungan kita dengan dia. Sebab orang yang tak sembahyang ni bermakna dia telah memutuskan hubungan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia kata dia tu sakit, tidak ada alasan. Orang sakit ini dia boleh sembahyang jamak, kan? Katakanlah dia tu memang tak larat sembahyang, kan? Maka dia boleh jamak. Jamak tu maksudnya dia boleh sembahyang jamak zuhur dengan asar 4 rakaat, sama ada sembahyang jamak takdim dalam waktu zuhur ataupun sembahyang jamak takhir dalam waktu asar. Kemudian masuk waktu maghrib, dia boleh sembahyang maghrib isyak sama ada dalam waktu maghrib ataupun dia nak tangguh
dalam waktu isyak, dia boleh jamak bagi orang yang sakit. And memang orang sakit ni, pengalaman saya lah, memang nak sembahyang memang payah lah. Walau bagaimanapun memang kadang-kadang kita perlu kepada jamak, tak larat sangat, tak mampu sangat sembahyang, kita boleh tangguhkan pada waktu asar, ataupun terasa kalau waktu asar nanti kita nak rehat, kita boleh dahulukan pada waktu zuhur, lepas tu masuk malam. Kata lepas maghrib ni nak tidur lah, kita sembahyang isyak tu dalam waktu maghrib. Ataupun katakan kita nak bangun pukul 4 pagi lah, nak sembahyang nanti maghrib dengan isyak jamak masa tu, kita bangun pukul 4 pagi, tak ada masalah. Yang penting kita boleh faham bahawa orang yang sakit dia boleh jamak. Lepas tu dah tajuk pada minggu depan insyaAllah berkaitan dengan nikmat sihat. Nikmat sihat, lepas tu diikuti dengan apakah sakit tu kenapa. Lepas tu kita tengok kan, orang yang zaman dulu umur 100 tahun sihat walafiat, tapi orang lain ni umur 57 macam saya ni dah sakit. Sebab apa? Sebab orang zaman dulu tak banyak dosa macam kita. Orang macam kita ni memang banyak dosa. Apabila banyak dosa, tujuan Allah Ta'ala bagi sakit pada kita adalah penghapusan dosa. Jadi man yuridillahu bihi khairan yusib minhu, hadis sebutan. Siapa yang Allah Ta'ala nak berikan kebaikan kepada dia, Allah Ta'ala bawa musibah. Maknanya sakit kau tu, sakit kau itu rupa-rupanya Allah Ta'ala sayangkan kepada kita supaya di hari akhirat kita tak ada dosa. Itu tujuan sakit, kan? Walau bagaimanapun sihat ada kelebihan dia, sakit ada kelebihan dia. InsyaAllah kita minggu depan. Okey, muslimin dan muslimat sekalian, hadhihi dzunubul lati tamhuha as-salawatul khams hiya dzunubu al-muta'alliqah bisyahawat wasyubhat. Dosa yang dapat dihapuskan dengan sembahyang 5 waktu tadi hanyalah dosa-dosa biasa yang tidak ada kaitan dengan manusia. Kalau dosa tu ada kaitan dengan manusia, katakanlah dia ngumpat, kan? Selagi mana dia tak minta maaf kepada Tuhan yang dia umpat tadi, kita istighfarlah banyak sekali mana pun, kita sembahyanglah banyak sekali mana pun, dosa tak akan terhapus juga. Sebab tu bab mengumpat itu tuan sekalian, jangan mengumpat, kan? Makna mengumpat bermakna kita mencari keaiban orang lain. Kalau kita dengan Allah Ta'ala tak apa, sembahyang je 5 waktu, insya-Allah dosa tadi terhapus. Tapi kalau kita ngumpat orang tu, ngumpat orang ni, kan, selagi mana kita tak minta maaf dengan dia, maka dosa tidak akan terhapus. Okey. Amma ma yata'allaqu bil muamalat wa huquqin nas fa innaha la tadkhulu fi hadzal amri. Adapun perkara berkaitan dengan manusia, maka tak termasuk dalam bab ini, bab yang mengatakan bahawa penghapusan dosa sehingga dia tidak meninggalkan dosa walaupun sedikit. Okey. Wa huququn nas at-taubatu minha takunu bi raddiha ila ashabiha la tukaffiruha al-amal as-salihah. Ini kalau dosa biasa ni, kita baca Quran, kita dapat pahala, dosa kita terpadam. Kita sedekah, kita dapat pahala, dosa kita terpadam. Tapi perkara berkaitan dengan manusia, katakanlah kita mengambil hak orang lain, kan? Kita ambil tanah orang ke, kita ukur tanah tak betul ke, kita bagi saka adik-beradik tak adil ke, kan, tak ikut faraid ke, kita mengupah orang tu, mengupah orang ni ke, maka dia kata amal-amal salih kita buat tadi tak dapat menghapuskan dosa kerana dia berkaitan dengan manusia. Walakin ma ta'allaqu bin nas yabqa ala ma huwa alaihi. Perkara yang berkaitan dengan dosa manusia ni, yabqa ma huwa alaihi, maknanya kekal gitu. Kekal, mana yabqa di maknanya kekal, begitu sampai bila-bila. Selagi mana kita tak minta maaf dengan dia, selagi mana kita tak kembalikan hak dia, kan? Itu bahayanya kita buat zalim kepada orang lain. Iza ja'a al-insanu yawmal qiyamati wa qad bari'a min amrayni kabiraini fa innahu fi rahmatillahi ta'ala. Dan akhir sekali tuan sekalian, apabila kita datang pada hari kiamat, kita terlepas daripada 2 benda yang besar, maka kita akan terselamat di hari akhirat. Yang pertama dia kata
tidak meninggalkan sembahyang. Maksudnya kita daripada awal sampai akhir ni memang sembahyang sentiasa. Yang kedua, dia kata di sini, kita tidak membunuh manusia. Kan zaman dahulu ni kan pelik-pelik roh. Suami bunuh isteri, isteri bunuh anak bunuh mak dan sebagainya kan. Jadi dia kata di sini apabila apabila manusia itu datang pada hari kiamat, kedua-duanya bak sembahyang pun beres. Yang kedua tadi dia tidak membunuh orang lain, maka dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan yang aman damai, insya-Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, apa dapat disimpulkan pada malam ini, sembahyang 5 waktu yang dilakukan secara berjamaah sebenarnya dapat menghapuskan dosa, sehingga kan tidak meninggalkan walaupun sedikit dosa tersebut. Sebab kita bayangkan, sebelum kita datang sembahyang, kita berwuduk. Wuduk sebenarnya penghapusan dosa. Kita datang sembahyang berjamaah, sembahyang jamaah sebenarnya penghapusan dosa. Dan selepas sembahyang kita bertakbir, kita bertasbih, kita bertahmid, juga penghapusan dosa. Dengan syarat dosa tersebut adalah dosa yang kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun dosa yang ada kaitan dengan manusia, memang ia bukan ada ma'u alaihi, dia kekal sampai bila-bila, sehingga kita kembalikan hak tersebut kepada manusia dan kita memohon kemaafan daripada orang yang kita aniai ataupun zalimi tersebut. Jadi aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.